Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat petang buat semua. Yang berusaha, Dr. Muhammad Asri bin Harun selaku pensyarah bagi subjek BMMD 1124 iaitu literasi bahasa. Yang dihormati saudari moderator, barisan jemputan panel forum dan seterusnya yang dikasihi sidang hadirin yang berada dalam Google Meet ini. Selamat datang ke forum cabaran literasi bahasa dalam pendidikan era endemik. Saya Maiza Alisa binti Mazalan selaku pengacara majlis bagi forum kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada petang ini bagi mengadakan forum cabaran literasi bahasa dalam pendidikan era endemik. Terlebih dahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih buat barisan panel yang bersama-sama kita pada hari ini dan juga hadirin yang sudi menyertai forum kita yang kita adakan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan forum kita pada petang ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Alif Izham. Dengan ini, majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbil arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, cucurilah rahmat dan rahim ke atas majlis forum yang diadakan oleh kami pada petang ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang dapat melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, dan kepada-Mu jugalah kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tajuk forum yang kita bawakan pada hari ini ialah Forum Cabaran Literasi Bahasa dalam Pendidikan Era Endemik. Semestinya satu tajuk yang sangat menarik untuk kita bahaskan dan bincangkan bersama. Jadi, untuk kupasan tajuk ini dengan lebih mendalam, saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Bazila Izani. Dipersilakan, Saudari Bazila. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudari Maiza selaku pengurusi majlis kita bagi sesi forum pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada ketiga panel yang merupakan seorang insan yang begitu berkaliber dalam bidang pendidikan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi forum yang diadakan oleh kelas kami, Kulawangsa Gempita pada petang ini. Tanpa melengahkan masa lagi, topik perbincangan yang akan kita telusuri pada hari ini ialah cabaran literasi bahasa dalam pendidikan era endemik. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum itu, marilah kita berkenalan dahulu dengan para panel kita. Perkenalkan, panel kita yang pertama ialah Cikgu Raja Alias bin Raja Yunus yang merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke panel kita beralih kepada panel kita yang kedua,
Cikgu Haryati binti Omar dari Sekolah Kebangsaan Cendering. Assalamualaikum. Ya, saya Cikgu Haryati Umar dari SK Cendering. Terima kasih. Dan panel kita yang terakhir, Cikgu Yufri bin Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang. Bagaimana keadaan tuan di sana? Alhamdulillah, ya, terima kasih atas jemputan forum. Kita cuba berkolaborasi sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel kita. Nama saya Bazila selaku moderator forum anda pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Literasi ialah satu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca tanpa menghadapi sebarang kesukaran, menambah pengetahuan dan kemahiran, pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah serta kemahiran berkomunikasi secara efektif. Untuk pengetahuan semua, literasi tidak hanya berkaitan membaca dan menulis, tetapi ia merangkumi kemampuan untuk mengenal pasti, memahami, mentafsir, mencipta, berkomunikasi, mengira dan menggunakan bahan bercetak dan bertulis yang berkaitan dengan pelbagai konteks. Namun, di sini saya yakin dan percaya bahawa para panel kita pernah menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam usaha mendidik generasi demi generasi. Dan pengalaman itulah yang akan mematangkan kita. Jadi, saya ingin serahkan kepada panel kita yang pertama, dipersilakan untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang cikgu hadapi dalam menghadapi ataupun bertemu mata dengan murid yang mempunyai masalah literasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Yufri Muhammad, ahli panel yang bersama kita pada petang ini. Yang berusaha Cikgu Haryati dari SK Ketereh. Cendering, Cikgu. Cendering. Okey. Seterusnya siswa-siswi dari IPG Datuk Razali Ismail yang bersama kita dari seluruh negara. Jadi alhamdulillah pada petang yang damai ini, dan biasanya kalau petang-petang ni kita biasanya tidur, tapi petang ni kita persiaran secara langsung. InsyaAllah majlis kita akan berjalan dengan lancar. Jadi apa yang ditanyakan tadi, pengalaman bersama dengan para pelajar yang menghadapi masalah literasi bahasa. Jadi sebenarnya semua sekolah, hampir semua sekolah di seluruh Malaysia menghadapi situasi yang sama, kecuali lah sekolah berasrama penuh yang mana pelajarnya dipilih daripada awal. Dan kalau sekolah harian biasa, sama ada di pelbagai negeri, Kelantan, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia lah, cikgu-cikgu menghadapi masalah yang sama. Masalah ini perlu ditangani oleh cikgu dengan sebaik mungkin. Tak boleh cikgu menghadapinya dengan penuh perasaan. Kalau setengah tu cikgu mengambil jalan mudah, setengahnya tidak ambil peduli kepada pelajar yang menghadapi masalah ini. Dan sepatutnya ini tidak berlaku kepada pendidik seluruh negara. Jadi apa yang saya hadapi untuk pelajar yang menghadapi masalah ini? Yang pertamanya, kita kena masuk dalam dunia pelajar tadi. Biasanya apabila kita masuk ke dalam kelas, pelajar-pelajar yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, biasanya kelas hujung. Kalau dulu mungkin dia letak nama kelas dalam abjad ABC, tapi sekarang ni mungkin tak nak bagi turut sorok, mungkin dia letak nama-nama tertentu, tapi apabila lama kelamaan kita dah tahu kelas tersebut merupakan kelas tercorok. Jadi mahu tak mahu cikgu perlu hadapilah dengan sebaik mungkin.
Yang pertama yang perlu kita buat, kita kena selami hati budi pelajar tadi. Sebenarnya pelajar tadi bukannya dia tak nak belajar, tetapi dia tak dapat ikuti apa yang ingin diajarkan oleh guru. Yang pertama, biasanya apabila kita masuk kelas, pelajar tadi kebanyakannya dia tidur, dia bermain, tak bawa buku. Itulah yang kita hadapi. Dan biasanya pelajar tadi dia banyak nak bermain berbanding dengan nak belajar. Jadi yang pertama sekali, cikgu kena memahami perasaan pelajar tersebut. Apabila kita faham perasaan pelajar tersebut, barulah dia rasa dia dihargai. Yang pertama yang biasanya saya buat, kalau pelajar tidur tadi, kita kena, kalau pelajar lelaki lah, kita kena tepuk, kita kena bangunkan dia, dan daripada situ kita suruh dia berdiri, barulah dia boleh belajar. Dan yang kedua, kalau boleh, biasanya situasi sebenar yang berlaku, pelajar tadi dia berada dalam kelompok yang sama. Jadi kita kena hadapilah situasi ini. Yang pertama sekali, kalau boleh kita bawa pelajar tadi keluar ke. Jadi pelajar tadi apabila kita hargai, dia akan belajar. Tak boleh kita terus tengking, terus marah. Kalau kita hadapi, kalau kita marah, biasanya dia lebih memberontak pelajar tadi. Kalau kita ambil jalan, kita berkawan, seolah macam berkawan dengan pelajar tadi. Kalau ada duit, kita belanja duit. Kalau ada air, kita bagi air. Di samping itu, dalam masa yang sama, kita kena masuklah apa-apa yang kita nak bagi kepada pelajar tadi. Jadi sebenarnya pelajar tadi, apabila cikgu-cikgu tadi menghargai dia, biasanya dia akan ingat apa yang kita buat tadi. Apabila kita ingat, maksudnya pelajar tadi, dia semakin hari, semakin lama dia akan ingin belajar. Jadi inilah suasana yang perlu kita hadapi. Dan biasanya kita bersedialah bermain dengan pelajar. Kita kena masuk dengan dalam dunia dia. Dan apabila pelajar tadi berasa dihargai, insya-Allah kita akan buat kaedah-kaedah tertentu supaya pelajar tadi dapat belajar dengan sebaik mungkin. Jadi saya yakin dan percaya, terutama kepada cikgu ataupun bakal-bakal guru seluruh negara, inilah cabaran yang perlu kita hadapi dalam dunia sebenar. Jadi kebanyakan pelajar tadi dia mudah memberontak. Kalau mungkin sekolah rendah, tak apa lagi lah, dia kecil. Tapi kalau sekolah menengah, tingkatan 4, tingkatan 5, biasanya kalau cikgu-cikgu perempuan tidak hadapi dengan sebaik mungkin, dia dengan dunia dia. Masuk kelas, dia hanya tidur saja. Tak tahu apa yang cikgu buat, cikgu dengan dunia cikgu, dia dengan dunia dia. Jadi proses PMP seolah macam tak berjalan. Jadi kalau cikgu tadi dapat hadapi dengan sebaik mungkin pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran tadi, insya-Allah saya yakin dan percaya lama kelamaan apabila pelajar tadi rasa daripada awal semakin boleh, insya-Allah lama kelamaan dia dapat belajar dengan baik, dan masalah untuk membaca, menulis, mengira akhirnya dapat diterjemahkan dalam keadaan sebenar. Maksudnya pelajar tadi yakin dan percaya tamat tingkatan 5, insya-Allah boleh belajar dengan baik dan dapat sijil, terutama dalam sijil pelajaran Malaysia. Itulah pendahuluan saya pada round pertama ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita, Cikgu Raja Alias. Jadi seterusnya, kata orang, lain dulang, lain kakinya, lain orang, lain kisahnya. Baiklah, bagaimana pula dengan Cikgu Haryati? Baik, Assalamualaikum. Yang saya hormati rakan panel, bersama pada petang ini Cikgu Raja Alias, Cikgu Yusfri, dan yang saya hormati juga moderator hari ini, Cik Bazila, dan siswa-siswi IPJ Kampus Datuk Razali. Baik,
Hari ini kita berkongsi mengenai cabaran di bawah tajuk cabaran literasi bahasa dalam pendidikan era endemik. Baik, kalau kita sebut literasi, kalau dalam bahasa Melayu bermaksud keupayaan murid untuk menguasai bahasa iaitu kemahiran membaca dan menulis dan juga lisan. Jadi sekarang ni kita nampak mana-mana sekolah seperti yang diutarakan dan yang dijelaskan oleh Cikgu Raja Alias, mana-mana sekolah menghadapi masalah literasi bahasa di kalangan murid-murid, terutama sekolah di luar bandar. Jadi ini jelas kita nampak penggunaan bahasa Melayu dihadapi oleh murid-murid di sekolah rendah yang berada di luar bandar, iaitu ia menghadapi kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca, kemahiran menulis dan automatik kemahiran lisan. Jadi murid-murid sekolah rendah ni bermula daripada sekolah rendah dan ini adalah merupakan satu aset negara. Jadi kalau kita tak bendung daripada awal, nak menangani, nak mencari kaedah alternatif untuk mencari jalan untuk untuk mencari kaedah pengajaran kepada murid-murid untuk mengatasi masalah literasi ini, jadi negara akan menghadapi satu kerugian besar sebab murid-murid daripada sekolah rendah lah merupakan aset negara dan harapan negara untuk di masa akan datang. Jadi murid-murid ini memerlukan murid-murid yang menghadapi kesukaran membaca, menulis dan lisan memerlukan satu tumpuan yang lebih daripada guru-guru. Dan sesi pengajaran pun dalam kaedah yang bilangan kuantiti yang sedikit, dan supaya cikgu boleh memberi tumpuan sepenuhnya melalui kaedah-kaedah pengajaran. Okey, dan teknik pengajaran. Itu saja sekadar berkongsi pada peringkat awal. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Haryati atas perkongsian sebentar tadi. Jadi seterusnya kita berpindah kepada panel yang ketiga. Kelihatan di sana Cikgu Yufri sudah tidak sabar untuk berkongsi pengalamannya. Ya, silakan Cikgu. Terima kasih adik moderator kita, Cik Fazila, pada rakan-rakan panel, Cikgu Raja Alias, Puan Haryati dan semua bakal siswa-siswi IPG Kadri. Untuk forum kita pada hari ini berkenaan dengan cabaran literasi bahasa dalam pendidikan era endemik. Ya, sebagaimana kita memahami dalam endemik bermaksud selepas bercuti panjang lah kalau di sekolah. Dan untuk pengetahuan semua, bila kita bercakap tentang literasi, dia adalah satu perkataan yang kalau kita kurang faham mungkin sehala saja. Kalau kita detail sedikit lagi, literasi bermaksud bukan sekadar suka untuk membaca dan menulis ataupun lisan, tetapi pelajar perlu memahami apa yang dibaca, apa yang ditulis. So dalam kisah kita di Malaysia ni, semakin hari kita melihat masalah literasi ni didendangkan dengan begitu kencang sekali oleh kementerian. Kalau di sekolah-sekolah harian biasa, kalau kami di sekolah rendah mungkin berbeza dengan Cikgu Raja Alias di sekolah menengah. Kami di sekolah rendah lebih kepada orang yang pertama berhadapan dengan pelajar-pelajar ni, di mana kita nak mengesan pelajar yang tak boleh menguasai 3M. Jadi dalam untuk literasi ni, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melancarkan berbagai program Antaranya dia telah memperkenalkan, kalau dulu kita pernah dengar berkenaan dengan KIA 2M, kelas intervensi awalan membaca dan menulis, dan ada juga program Linus yang di sekolah, program literasi dan numerasi, dan ada juga program dipanggil ProBIM, program bimbingan membaca dan menulis. Melalui program-program yang dirancangkan ni, kementerian berharap agar masalah literasi dapat diatasi. Tetapi sampai ke saat ini, kerja kita sebagai pendidik memang tak tahu bila bermula dan tak tahu bila berakhirnya. Sering berdepan dengan masalah yang macam ni. Dan bila semakin banyak data-data yang dipungut,
disimpan, dianalisis, dan akhirnya saya ada baca dalam akhbar dalam 2-3 hari lepas, kita ada dalam 170,000 pelajar sekolah rendah yang ada masalah dengan literasi. Jadi 170,000 ni, macam kata Cikgu Pahariati tadi, adalah aset kepada negara untuk kita passing kepada sekolah menengah. Jadi kalau masalah literasi tak boleh diselesaikan pada peringkat sekolah rendah, masalah ini akan terbawa-bawa hingga ke sekolah menengah dan menjejaskan kerangka dasar yang besar untuk KPM. Jadi untuk pengalaman dalam berdepan dengan anak-anak yang macam ni, banyak yang kita kena lihat. Macam Cikgu Raja Alia cakap tadi, kita nak kena perlahan-lahan mendekati pelajar kerana perlu memahami background mereka, keluarga mereka bagaimana, dan barulah kita boleh menjalankan program-program yang bersesuaian dengan mereka. Jadi saya rasa untuk setakat itu dahulu untuk saya ulas kali ini. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi untuk masa ini kita akan beralih kepada pusingan seterusnya, di mana saya ingin menanyakan pendapat kepada Cikgu Haryati. Bagaimanakah Cikgu Haryati menangani masalah literasi murid-murid? Cikgu, mikrofon. Okey, maaf. Okey, bila berada di sekolah rendah, cikgu akan nampak tahap keupayaan murid, tahap kebolehan murid dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan lisan. Jadi kaedahnya kita boleh kesan atau kita boleh kongsi bagaimana kita boleh bantu menyelesaikan masalah ini, iaitu kita cuba dekatkan murid dengan kaedah pengajaran secara berdepan, iaitu dan kita bergantung juga kepada guru-guru, bergantung kepada kebolehan dan kreativiti untuk mengubah persepsi serta kesedaran bahawa kita yakin dan bahawa bahawa suatu hari nanti mereka yang menghadapi, murid-murid yang menghadapi literasi bahasa ini akan suatu hari nanti akan berjaya dalam pembelajaran. Jadi dalam proses ini cikgu-cikgu haruslah memain peranan dengan mengambil kaedah pendekatan, iaitu menggunakan kaedah pengajaran yang kreatif, inovatif, dan dalam diri cikgu sendiri tu ada faktor keterampilan untuk menyerap kaedah, teknik dan aktiviti serta menstrukturkan balik tahap pembelajaran untuk menjadi satu set binaan, pengajaran dan pembelajaran yang supaya lebih berkesan. Jadi ini bermaksud kita dapat membina pembelajaran yang menggalakkan hala tuju pengajaran yang boleh dicapai oleh guru serta boleh manfaatkan kepada murid. Baik, itu saja. Terima kasih. Sungguh menarik perkongsian daripada Cikgu Haryati sebentar tadi. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Cikgu Yufri. Adakah literasi ini lebih terjejas kerana pandemik sebelum ini? Terima kasih Cik Moderator. Okay, kalau kita memahami daripada pandemik hari itu, di mana PDP tidak berlangsung seperti normal, tidak ada kelas bersemuka kerana masalah COVID-19 dan masing-masing menjalankan kelas PDPR ya. Rata-rata kelas PDPR ni dibuat melalui bantuan seperti menggunakan aplikasi Google Meet, ada yang menggunakan Telegram, WhatsApp. Semua tu bergantung pada kreativiti guru masing-masing. Jadi, bila kita tidak bersemuka dengan pelajar, selalunya yang kita hadapi, kehadiran tu ada, tapi fizikalnya tiada di situ. Ramai pelajar yang attend kelas tu hanya sekadar sign in saja dan dia leka dengan permainan dia dan tak beri tumpuan sepenuhnya pada kelas lah. Kerana untuk literasi ni, kita perlu buat perkara-perkara yang kena ikut peraturan dia. Okay? Contohlah kalau kita kata bila membaca dalam sebutan dia
dalam memahami kosakata. Tapi kebanyakan yang kita jumpa sewaktu pandemik, pelajar tak attend kelas tu, pelajar tidak hadir. Dan kita tak boleh nak hands on pelajar, kerana macam kita pada sekarang ni ikut dalam Google Meet saja, hanya suara saja. Kalau pelajar-pelajar berkeperluan khas ni, dia lain daripada pelajar biasa, sikap dia, attitude dia. Jadi sewaktu pandemik, waktu yang sangat mencabar kepada kita kaum guru khususnya, kerana macam-macam tekanan yang kita dapat. Dan pandemik itu sendiri sebenarnya cuti panjang, kalau tak silap saya dah hampir dekat dengan 2 tahun lebih lah. Walaupun kelas PDPR dijalankan, tapi pelajar tidak attend kelas secara bersemuka, menyebabkan mereka merasa cuti yang panjang. Gap yang panjang tu menyebabkan mereka rasa seronok tanpa risau dengan denda cikgu lah, macam-macam. So pada saya, literasi musim pandemik tu sangat mencabar. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Yufri. Sungguh menarik perkongsian daripadanya. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Cikgu Raja Alias. Adakah perkembangan teknologi ini menyebabkan murid lebih bagus atau lebih kurang menguasai literasi bahasa? Bagaimana pendapat Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita. Jadi alhamdulillah kita ada masuk mungkin pusingan yang terakhir lah pada petang ini. Jadi soalan yang ditanya tadi berkaitan dengan teknologi. Macam mana perkembangan dia terhadap literasi bahasa. Jadi saya nampak secara keseluruhannya apabila penggunaan teknologi tadi, InsyaAllah pelajar-pelajar tadi dapat menguasai literasi bahasa tadi dengan lebih baik. Itu sekiranya pelajar tadi dapat ikuti, dapat mengikuti teknologi, sama ada yang dibuat oleh guru ataupun dia cari sendiri di rumah. Tapi yang jadi masalahnya, sekiranya segelintir pelajar tadi tak dapat ikuti teknologi, sama ada mungkin line internet di rumah dia ataupun mungkin di setengah sekolah menghadapi masalah internet, jadi menyebabkan teknologi juga seolah-olah literasi tadi menyebabkan pelajar seolah tak dapat ikuti apa perkembangan teknologi tadi. Jadi di sini kita dapat dua. Yang pertama, mungkin pelajar-pelajar yang berada di bandar, anak-anak orang berada dan di kawasan yang kemudahan internet dan sebagainya yang begitu canggih, masalah literasi tadi mungkinlah dapat dihadapi dengan sebaik mungkin, iaitu di sana mungkin ada permainan, cerita dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pun sama-sama seronok menghadapi apa yang dibuat oleh guru-guru, apa yang dibuat oleh ibu bapa. Jadi saya rasa apabila teknologi tadi menyebabkan berlakunya perkembangan, dan dalam masa yang sama di kawasan-kawasan tertentu apabila penggunaan teknologi tadi menyebabkan pelajar tadi setengahnya langsung tak dapat ikuti. Apabila tak dapat ikuti tadi menyebabkan jugalah dia rasa tak dapat apa yang perkembangan teknologi tadi, dia tak dapat ikut dengan sebaik mungkin. Jadi bagi saya dalam dua situasi tadi, tapi secara keseluruhannya perkembangan teknologi tadi menyebabkan pelajar-pelajar dapat menguasai ataupun literasi bahasa tadi dapat dihadapi dengan sebaiknya lah. Itulah pandangan saya berkaitan dengan teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang begitu bermanfaat daripada Cikgu Raja Alias. Intihannya, penerangan dan segala kupasan ahli-ahli panel sebentar tadi berbentuk satu arca minda yang begitu ampuh untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi, sungguh bermanfaat perkongsian-perkongsian yang telah disampaikan oleh para panel kita pada hari ini. Moga setiap perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh kita, siswa guru yang merupakan bakal pendidik generasi depan kelak. Sekarang,
kita sudah memasuki pusingan yang terakhir. Dalam pusingan ini, siswa guru diberi peluang untuk mengutarakan sebarang soalan kepada para panel mengenai literasi atau meminta sebarang nasihat maupun saranan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina Natasha. Terima kasih kepada Encik Raja Alias, Encik Yufri dan juga Puan Haryati di atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat kepada kami semua. Sekarang saya ingin menanyakan soalan kepada Encik Raja Alias, iaitu adakah gaya pembelajaran pada abad ke-21 dapat mendorong pelajar ke arah penguasaan literasi bahasa yang lebih baik? Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Jadi soalan dia, pembelajaran abad ke-21 dapat mengatasi masalah literasi bahasa ini. Jadi kalau kita perhatikan, pembelajaran abad ke-21 ini akan perlu tengok lebih canggih, lebih mesra kepada pelajar. Bukannya cikgu seorang saja yang bercakap. Kalau kaedah lama, biasanya cikgu menggunakan chalk and talk. Biasanya cikgu saja pergi ke depan, cikgu bagi penerangan, sama ada pelajar tadi faham atau tidak, itu masalah lain. Itulah yang dihadapi yang biasanya dulu. Tapi abad ke-21 ni dia nak dua hala. Biasanya dua hala ni sama cikgu tadi bagi penerangan, pelajar buat dalam bentuk perbincangan, berbagai kaedah digunakan. Jadi sebenarnya apabila ada pembelajaran abad ke-21 ni, saya yakin dan percaya pelajar tadi yang menghadapi masalah untuk membaca, untuk mengira, biasanya lebih baik lagi lah. Sebab pelajar tadi dapat menterjemahkan sendiri. Maksudnya pelajar tadi dapat mengambil bahagian dalam apa sahaja aktiviti yang dibuat oleh guru, dan biasanya pelajar tadi lebih seronok, terutama sesi pembentangan. Walaupun pelajar tadi dia mungkin sekolah rendah, dia ajar bola ke, ajar lampu ke, apa-apa yang mudah-mudah, insyaAllah lama kelamaan dia rasa gembira dapat bersama dalam kumpulan. Apabila ini kita wujudkan, saya rasa dan percaya pembelajaran abad ke-21 ini menyebabkan literasi bahasa tadi dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Jadi saya yakin pembelajaran abad ke-21 ini menyebabkan pelajar lebih yakin sekiranya, jika ada sekiranya guru tadi memainkan peranan yang penting. Guru tadi membuatkan aktiviti menyebabkan pelajar seronok. Kalau pelajar tak seronok, kebanyakannya setengah cikgu tu mungkin dia masuk dengan muka yang bengis, dengan wajah yang marah, asyik nak cari salah pelajar saja. Saya rasa ini tak dapat diterjemahkan. Tetapi kalau guru tadi masuk dengan hati terbuka, dah prepare apa aktiviti yang nak dibuat bersama dengan pelajar, insyaAllah yakin dan percaya walaupun pelajar tadi di kelas hujung tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh mengira, apabila dia tadi rasa dihargai, terutama dalam pembelajaran abad ke-21 tadi, saya yakin pelajar tadi lebih suka, lebih gembira bersama dengan guru-guru, dan masalah yang dihadapi insyaAllah dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Raja Alias. Ada persoalan lagi ke daripada siswa guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karini Zambi Mistam dan saya ingin mengajukan soalan kepada Puan Haryati dan Cik Yufri, memandangkan kedua-dua orang ini merupakan cikgu sekolah rendah. Bolehkah kami mendapatkan motivasi atau nasihat apabila kami ingin menghadapi pelajar-pelajar yang mempunyai masalah literasi bahasa ni, memandangkan kami bakal menjadi guru di sekolah rendah?
Terima kasih Khairul Nizam ya. Saya dulu ya. Boleh. Okey, Puan Haryati. Baik, macam ni Khairul Nizam. Kalau di sekolah rendah, untuk motivasinya begini. Di sekolah rendah pertama, kita kena memahami pertama budaya setempat ya. Saya dah bertugas dalam bidang guru ni dah hampir 26 tahun dan dah merata daripada Sabah ke Pahang dan Kelantan dan merata. So yang saya dapat pengalaman, bila kita berada di tempat yang berbeza, kita kena memahami budaya setempat background. Kalau di kampung-kampung, kita kena memahami sensitiviti pelajar. Ramai yang rasa dia ada low self-esteem, rasa rendah diri yang tinggi, dia ada sifat pemalu. Kalau di bandar berbeza. Rata-rata pelajar yang hyperaktif, mereka kurang memberi tumpuan. Bukan tak mampu tapi mereka macam tak peduli sangat macam tu. So, kalau kita cikgu, pertama sekali kena memahami dulu subjek kita, kena faham pelajar kita. Jangan cepat menghukum, tapi perlu memahami siapa pelajar ni, background dia macam mana. Kerana bila di sekolah nanti, akan ada ramai orang yang dapat bantu kita. Khususnya kalau dalam hal ehwal pelajar, libatkan sekali dengan kaunselor, dan kita akan dapat data pelajar yang sebenar. Daripada situ, dan kita melihat apa sebenar masalah dia. Kalau ada masalah di rumah, kita jangan hukum pelajar. Fahami masalah dulu. Kalau ada setengah-setengah pelajar, maaf saya katakan di sini, bila saya berada di satu kawasan dekat Sempadan, ramai pelajar-pelajar yang ada masalah dengan parent, yang ada masalah dadah. Jadi bila di rumah, mereka tak ada peluang nak belajar. Jadi bukan pelajar ni tak cerdik, tapi persekitaran dia tidak mengizinkan dia belajar. Jadi kalau kita di sekolah, bila kita faham, kita perlu menyediakan satu kemudahan fizikal untuk dia. Contohnya dari segi buku, dari segi ruang masa dia, preparation dia, tidak menghukum tapi mengajar dia sesuatu. So kata kunci dia, fahami pelajar kita dan kita akan dapat sikit-sikit memahami macam mana keadaan berkesan untuk mengatasi masalah dia. Kerana pelajar ni, bila kita, anak-anak di sekolah rendah ni, dia kebanyakannya manja sifat dia. Jadi kalau kita lebih memahami, macam kalau dalam bahasa parenting lah lebih macam tu, memahami, dia akan lebih hampir dengan kita. Saya pass mic kepada Cikgu Haryati. Okey, saya setuju dengan Cikgu Yusfari Muhammad, iaitu bila bakal-bakal guru berhadapan dengan murid-murid, bila posting nanti ke sekolah, tak kira lah sekolah menengah ke sekolah rendah, dan bertemu dengan murid-murid yang istilahnya kita panggil lembam lah. Lembam yang tidak menguasai kemahiran baca, menulis dan secara lisan. Bakal guru ni tak boleh peringkat awalnya just murid. Maksudnya kita menilai murid itu dengan negatif. Sepatutnya kita harus ada sikap positif dan motivasi yang tinggi, dan seharusnya murid-murid begini ni dia mempunyai keupayaan yang berbeza dengan murid-murid yang lain yang di kelas arus perdana. Dan saya yakin, saya percaya murid-murid gini ada hasrat, ada impian dan ada cita-cita untuk sama level dengan murid-murid yang kelas di hadapan, yang cemerlang akademik. Dan tugas bakal guru lah kena main peranan, kena ada motivasi yang tinggi untuk ada satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik seperti Cikgu Alias bentar tadi. Kaedah learning is fun, contohnya ada kaedah mainan pun kita boleh pelbagaikan supaya murid ni rasa seronok. Dan kita tahu keupayaan murid ni, kecerdasan murid berbeza-beza dengan murid yang lain berdasarkan minat, pengalaman, tingkah laku, berbeza-beza tahap keupayaan mereka ni. Jadi murid-murid beginilah yang istimewanya kita kena beri perhatian lebih, beri rangsangan yang lebih dalam kaedah PDP, pengajaran dan pengajaran, supaya murid begini dapat memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan kita pada masa akan datang. InsyaAllah kita yakin mereka akan boleh berjaya suatu hari nanti. Dan singkit buangkan
perasaan murid begini boleh mengganggu rakan-rakan, tidak. Satu nanti kita nampak murid begini boleh berjaya juga sama level dengan murid-murid yang lain. Tapi cikgu kena ada kaedah lah, kaedah alternatif dan yang kaedah alternatif dan keterampilan yang baik, yang bagus untuk cari untuk formula untuk kaedah pengajaran murid sebegini. Okey, itu saja untuk berkongsi. Okay, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian tadi Cikgu Haryati dan Cikgu Yufri. Jadi berakhirnya pusingan ini, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Akhir kalam daripada saya, terimalah salam penuh santun, salam yang memohon maaf dan salam yang meminta ampun. Sekian, sehingga kita bertemu kembali. Terima kasih. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dengan tamatnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh tenaga kerja unit BM1 mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada petang ini. Kami juga menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan sepanjang kami mengendalikan forum ini. Sebelum kita melabuhkan tirai, izinkan saya membacakan 2 rangka pantun. Pun berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Kedah ke Pekanseri, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersual lagi. Sekian saja daripada kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mengakhiri keluar daripada Google Meet ni, kami memohon agar untuk mengadakan sesi fotografi sebelum kita tutup. Jadi diharapkan siapa yang boleh buka kamera tu sila buka kamera untuk mengadakan sesi fotografi. Okey, bersedia? 1, 2. Okey, sekali lagi 1.